اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ni kereta ni TTB 4848. TTB 4848 bohong alih kenderaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat 4, petok yang kedua daripada bawah. Muka surat 4, petok yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa ala alihi ay aqaribihil mu'minina min bani Hashim wal Muttalib wa ala alihi ay aqaribihil mu'minina min bani Hashimin wal Muttalibi. Wa qila, kita ambil sepetok lagi. Wa qila hum kullu mu'minin ay fi maqamid du'ai wa nahwi wa ikhtira li khabarin da'ifin fihi wa jazama bihin Nawawi fi syarhi Muslim. Dan semoga selawat dan salam atas keluarganya. Wa ala alihi ini ataf pada kata ala sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, maknanya wassalatu wassalamu ala alihi. Terjemahan dia, dan semoga selawat dan salam atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak dulunya permohonan semoga Allah Taala kurniakan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dituntut pula mohon selawat dan salam atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadapan tu wasahbihi, dan selawat dan salam atas sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya ulama sahaja. Kerana ulama sahaja yang datangkan doa selawat dan salam atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi suruhnya qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Itu je Nabi suruhnya. Qulu, kata olehmu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, dan sahabat tidak diperintah, tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma ulama tambah. Sebab di kalangan sahabat, bukan di kalangan Bani Hashim, Bani Muttalib. Contoh Sayyidina Abu Bakar bukan Bani Hashim, Bani Muttalib. Walhal selebih-lebih sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan selebih-lebih manusia selepas para rasul dan para anbiya, terus nombor satunya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Bukan Sayyidina Abu Bakar selebih dari sahabat Nabi saja. Mana selebih selepas daripada rasul-rasul dan nabi-nabi. Rasul-rasul nabi-nabi paling lebih lah waktunya. Jadi selepas dia rasul-rasul dan nabi-nabi, maknanya yang bukan nabi, yang bukan rasul, hak paling lebih sekali adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selepas bangkit semua nabi-nabi rasul di hari akhirat, orang yang pertama-tama yang bangkit yang bukan di kalangan rasul dan nabi adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi Sayyidina Abu Bakar bukan Bani Hashim Bani Muttalib. Maka ulama pun tambah selawat, minta selawat dan salam atas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak perintahnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih. Sebagaimana dalam sembahyang kita. Sebagaimana dalam sembahyang kita kan. Selawat atas Nabi rukun qauli tasyahud akhir. Selawat atas keluarga Nabi sunat abad dalam tasyahud akhir. Tak ada dalam tasyahud akhir. Selawat kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kan? Kita selawat Ibrahimiyah tu nah. Selawat Ibrahimiyah tu kan? Allahumma salli ala Muhammad rukun qauli wa ala ali Muhammad sunat abad. Kama sallaita ala Ibrahim itu sunat hai'ah. Sampai ke Hamidum Majid itu sunat hai'ah. Tapi di situ selawat hanyalah ke atas Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diperintahkan. Jadi kita diperintah berdoa, selawat dan salam ke atas Nabi dan juga ke atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dimaksudkan di sini dimaksudkan dengan keluarga Nabi ni. Dalam doa selawat dan salam ni adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, kerabat beliau. Kita panggil beliau tau, kita panggil baginda. Kan ada cakap beliau juga kalau kita cakap. Kita kata baginda tau. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beliau-beliau tau. Beliau ni macam biasa je. Ini terjemahan dia. Dimaksudkan di sini kata keluarga Nabi ni adalah orang-orang mukmin, kerabat beliau, kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Hashim dan Al-Muttalib. Keturunan tu terjemahan daripada kata bani. Bani itu anak cucu lah, keturunan lah. Bani itu keturunan anak cucu. Maknanya keluarga Nabi di sini adalah di kalangan orang-orang yang beriman daripada keturunan Hashim dan juga keturunan Muttalib. Yang mana Hashim dan Muttalib ini adalah anak kepada Abdul Manaf. Anak kepada Abdul Manaf. Yang mana anak Abdul Manaf ni bukan hanya Hashim dengan Muttalib saja. Bahkan di antara anak kepada Abdul Manaf adalah Abdul Syamsi dan Naufal. Abdul Syamsi dan Naufal. Tapi Abdul Syamsi dan Naufal ni tidak dikira daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana keturunan merekanya menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terkeluar daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Abdul Syamsi, Naufal adalah anak kepada Abdul Manaf juga. Jadi keluarga Nabinya hanyalah di kalangan orang-orang yang beriman daripada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ni kaid ini orang beriman. Kaidnya adalah orang-orang yang beriman di kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hashim ni kalau kira tonyang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab nabinya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim tu. Adapun hak Bani Muttalib ni bukan Abdullah bin Muttalib tu bukan.
Muttalib ni adik-beradik pada Hashim. Tapi anak Hashim toki Nabi nama Abdul Muttalib. Betul lah, anak Hashim nama Abdul Muttalib. Tapi adik-beradik Hashim pun ada seorang lagi nama Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib, adik-beradik Hashim ni anak Abdul Manaf, ada pula anak dianya nama Hashim pula. Hashim anak pada Abdul Manaf, anak Hashim nama Abdul Muttalib. Adik-beradik Hashim nama Abdul Muttalib. Anak Abdul Muttalib bin Abdul Manaf ni, anak Abdul Muttalib tu nama Hashim pula. Ditukar gitu lah. Sudah payah sangat nak cari nama ni. Siapa ke pas satu buku dicari nama. Hak ni nak ni. Hak ni nak serupa dengan sepupu dia ni. Tak kira lah, pak sama senang. Mana? Tak kira pun senang tau. Nama sama je. Cucu anak tu pun nama tu juga, cucu anak tu pun nama tu juga. Senang tak kira. Ni tak boleh. Jangan dekat-dekat, niru dia kata. Tak, niru tau. Tak boleh niru. Ni pusing nak tulis senang. Jadi Abdul Muttalib anak dia nama Hashim. Daripada keturunan Abdul Muttalib ni lah keluar Imam Syafi'i kita. Imam Syafi'i kita adalah Bani Muttalib. Imam Syafi'i kita Bani Muttalib. Antara 4 imam fiqh tu, Imam Syafi'i seorang je lah hak di kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada puak Quraisy. Itu Imam Syafi'i kita, Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Berapa tu nak sampai ke benda mana? Saya duduk pondok tu ada kira Imam Syafi'i kitanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakar pupu-pupu lah, tapi dia ada pok pupu, tok pupu dah, ada pupu. Saya bilang dulu. Bila ingat dah lagu mana. Nak bilang lagu mana. Sebab Muhammad Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kira lah lagu mana. Siapakah 3 pupu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenal tak 3 pupu? Ni nak sebut 2 pupu tak pandai. Orang ni. 2 pupu tak anda nak sebut. Dia royak lah. Dia royak. Dia kata kalau Toki sama Toki dia beradik itu. Toki dia beradik tau. Toki dengan Toki adik beradik. Toki dengan Toki adik beradik, dia kata. Dah 2 orang kan dia kena. Tak tahu kok, tapi Toki saya dengan Toki dia adik beradik. Toki saya dengan Toki dia tu adik beradik. Dia lah awak 2 orang tu panggil ke apa? Dah tahu kok panggil ke apa. Oh kata berat orang ni. Setakat Toki dengan Toki adik beradik. Dah awak 2 orang ni panggil ke apa? Siapa kena sebut 2 pupu tak pandai. Setakat sepupu je tau. Sepupu pun tak berapa mesra mana dah dia ni. Tahu? Orang ni mana? Dia hak tali tangan dia tu hak jadi bala. Hak tangan dia tu mu cuik aku gesek tu gesek dia dah. Dia dah cara dah. Kalau dia baik sepupu pun sepupu yang terpilih saja. Faham tak? Sepupu yang terpilih saja. Fatwa lain tu hak lain tidak cara dah. Adalah hak sama belajar dengan dia, hak sama pandai macam dia, sepupu lain tak apa cerdik kita ayang dah. Sebab mak ayah dia ajar gitu. Mak ayah dia tidak. Mak ayah tu sendiri. Mari anak beranak duduk dalam bilik senyap-senyap. Mak ayah tak panggil. Panggil pagi tepi salam je. Lepas tu masuk urusan sendiri lah. Ada orang lain. Duduk dalam bilik tak keluar. Tak ada hubungan kekeluargaan tu tak ada. Oh kita dulu lain. Balik kampung kok. Jumpa sepupu, terjun sungai, terjun apalah. Balik tak balik lapar. Lepas makan terjun pula. Tu baru suka tu. Main tu suka. Pahdarat tu cari kemuting situ, cari kemuting sini. Orang ni tak kenal dah buah kemuting ni. Kenal buah kemuting? Kenal? Haji makan?
Orang bandar ada pemutih kau. Makan-makan buah pemutih. Dak berasa nak qada hajat situ je, mudah je. Dia tak payah bayar-bayar. Cari situ. Patut cari pula makan. Baru dululah. Lah ni dah. Tak kenal dah. Anak-anak saudara pun dah pernah kenal molek dah. Sepupu lagi lah dah kenal. Ya kan? Orang dulu 2 pupu, 3 pupu. 4 pupu. Kira lagi. Orang dulu. Kira sungguh dulu. Sekarang ni kalau nak kira pun kalau 4 pupu, 5 pupu tu orang besar. Kira. Kira. Kalau dia orang besar. Orang besar kira. Orang besar ke, orang kaya ke. Tu habis pupu dibilang. Jadi nama Imam Syafi'i kita Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubay bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Jadi Syafi' ini adalah Idris Hayo, Abbas Datuk, Osman tu nyang tu. Syafi' tu Syafi' tu. Syafi' tu tok yang berapa panggil tu? Ya. Tok Ki, Tok Nyang, Tok Nyuk tu lah kita cakap kau Terengganu ni. Jadi Syafi' itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam dalam peperangan Badar. Syafi' dengan Sa'ib. Sa'ib ayah pada Syafi'. Jadi Imam Syafi'i kita pun Muhammad bin Idris ni bangsakan kepada sahabat. Sebab bukan Tok Ki lah, Tok Nyang, Tok Nyuk dia tu lah. Sebab Tok Ki kepada Imam Syafi'i Abbas, Usman, Tok Ki, Tok Nyang tau. Jadi Syafi' ni Tok Nyuk. Tu. Jadi Imam Syafi'i itu bangsa kepada Syafi'. Jadi Imam Syafi'i kita di kalangan Bani Muttalib, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat lain mengemukakan, dia terjemuh daripada waqilah. Qila bina majhul dia panggil. Qila ni qala ba'dul ulama. Qila maknanya qala ba'dul ulama, berkata setengah ulama yang lain. Mana ini pandangan yang kedua. Waqila dan kata setengah ulama di timur sini, pendapat lain mengemukakan bahawa keluarga Nabi yang dimaksudkan dalam susunan doa, tempat doa. Di sini tempat doa. Doa apa? Doa kerahmatan, selawat, dan doa kesejahteraan, doa salam. Jadi apabila keluarga Nabi ketika kita berdoa, yang dimaksudkan dalam doa dan sepadannya adalah setiap orang mukmin. Tak kait dengan Bani Hashim, Bani Muttalib saja. Kalau tempat doa kena kepada tiap-tiap orang yang beriman. Adapun kalau kata keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pembicaraan bab zakat, keluarga Nabi tidak boleh terima zakat. Siapa keluarga Nabi di situ, maka kena kepada Bani Hashim, Bani Muttalib. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat bahagian daripada harta rampasan perang. Khumusul khumus, 1/5 daripada 1/5 bahagian. Dibagi 1/5 bahagian, hak 1 bahagian daripada 1/5 tu dibahagikan 1/5. 1/5 daripada 1/5 tu dibahagikan kepada Bani Hashim, Bani Muttalib. Siapa yang dikehendaki di situ dibahagi kepada keluarga Nabi. Siapa yang dimaksudkan keluarga Nabi dalam pembahagian harta rampasan perang adalah Bani Hashim, Bani Muttalib. Adapun tempat doa, seumpama doa selawat dan salam, keluarga Nabi adalah tiap-tiap orang yang beriman. Atas dasar hadis dhaif, pendapat kedua ini dimenangkan. Terjemahan itu. Wakhtira, dan dipilih akan pendapat yang kedua ni, dipilih oleh ashabus Syafi'i. Ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i menerima pandangan yang kedua ni. Menerima pandangan kedua ni
li khabarin dha'ifin fihi, kerana ada hadis dhaif pada menyatakan bahawa keluarga Nabi adalah tiap-tiap orang yang beriman. Jadi dipilih oleh ulama-ulama akan pandangan yang kedua ini, yang mengatakan bahawa dalam doa selawat salam kita, contoh dalam doa semayang kita tu lah, doa dalam tasyahud akhir tu kan, Allahumma salli ala Muhammad tu doa, wa ala ali Muhammad, ya Allah berilah rahmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berilah rahmat atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa maksud keluarga Nabi di situ? Tiap-tiap orang yang beriman. Jadi pandangan dipilih oleh ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i. Kenapa pilih pandangan ni? Bukan Bani Hashim, Bani Muttalib saja, kerana ada hadis dhaif pada menyatakan bahawa keluarga Nabi adalah tiap-tiap orang yang beriman. Mana hadis dhaif tu? Hadis dhaif tu tidak didatangkan di sini. Hadis dhaif tu bunyi dianya alu Muhammadin kullu taqiyyin, alu Muhammadin kullu taqiyyin. Alu Muhammadin, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu siapa? Kullu taqiyyin, tiap-tiap orang yang bertakwa. Tiap-tiap orang yang bertakwa. Hadis tu kata keluarga Nabi tiap-tiap orang yang bertakwa. Tapi di sini kata keluarga Nabi adalah tiap-tiap orang yang beriman. Dalam hadis dhaif tu kata alu Muhammadin kullu taqiyyin, bermula keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tiap-tiap orang yang bertakwa. Di sini dia kata keluarga Muhammad tempat doa adalah tiap-tiap orang beriman. Orang yang bertakwa ni bukan setakat beriman, tetapi mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan. Itu dipanggil orang yang takwa. Khotib tu pesan tiap minggu hari Jumaat tu, itu takwa pertengahan. Awal maqam takwa. Maqam takwa hak paling rendah sekali adalah at-taqwa anisyirki. At-taqwa anisyirki, itu maqam takwa yang paling rendah. At-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang beriman. Kemudian dia beriman pula, dia buat amal soleh, buat segala hak disuruh, hak wajib-wajib, tinggal segala hak dilarang, hak haram-haram. Itu takwa nombor 2. Takwa hak paling tinggi sekalinya, buat segala disuruh, wajib sunat buat belaka, tinggal segala yang dilarang, haram tinggal, makruh tinggal, perkara haruh tapi hak lebih-lebih pun tinggal. Tu takwa hak paling tinggi. Takwa paling tinggi tu bukan buat wajib sunat buat belaka. Bukan setakat tinggal hak haram. Hak haram sama telah lah, hak makruh pun tinggal, hak khilaful aula, hak kurang comel pun tinggal, hak haruh-haruh tapi hak lebih-lebih pun tinggal belaka. Tu takwa hak paling tinggi. Takwa hak paling rendah, hak masuk dalam doa ni, walaupun dia tu derhaka kepada Allah. Sebab apa? Hak takwa hak paling rendah ni, iman ada tapi derhaka kepada Allah. Orang ni lah yang paling berhajat kepada doa kita. Dia paling berhajat sekali. Orang beriman mana? Orang beriman yang asi, orang beriman yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak nilah hak paling berhajat kepada doa dan rahmat dan sejahtera daripada kita. Jadi takwa hak paling rendah sekali, takwa ni syirki, faedah dianya tak kekal neraka. Tak kekal neraka, tapi bahang di neraka jahanam dulu. Masuk neraka jahanam dulu, faedahnya tak kekal. Kemudian nak lepas daripada neraka,
Tambah setakat tak kekal neraka, tambah kena neraka. Takwa nombor 2. Hak wajib buat belaka, hak haram tinggal belaka. Kemudian tak masuk syurga tanpa dibakar di api neraka jahanam terlebih dahulu. Tambahlah ni lepas dari neraka masuk syurga terus, tambah setakat syurga, nak kedudukan yang tinggi dalam syurga, wajib sunat buat belaka. Haram sama telah lah, hak makruh pun tinggal, hak lebih-lebih pun tinggal, baru dapat kedudukan yang tinggi dalam syurga. Siapa orang ni? Ni dia kalangan orang-orang sufi. Orang sufi dia sangat menjaga adab. Jaga adab, jaga, kita panggil adab ni al-khisal mahmudah, perkara yang baik. Adab ni sama ada wajib dia panggil adab, sama ada sunat dia panggil adab. Orang sufi ni orang yang licin, yang halus, yang sangat cermat. Hak sunat bagi mereka seolah-olah wajib. Ini sufi yang sebenar lah. Hak sunat bagi mereka seolah-olah wajib. Mereka sangat-sangat beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sunat ni Allah suruh ke dak? Sunat ni Allah suruh ke dak? Allah suruh, Allah perintah, tapi suruh yang agak longgar. Perintah yang agak longgar. Tapi orang yang beradab, suruh hak longgar ni lah sangat-sangat mereka jaga. Suruh wajib, suruh hak putus, hak tu semua orang pun buat. Tak nanti orang sufi, tak nanti orang cermat. Suruh mesti, suruh putus. Takut kita tak mau buatnya. Tapi kalau suruh longgar, sunat je, tak buat tak apa, sah semayang. Ini bukan orang sufi, ini pergi pada orang fiqh. Ini terbalik pula dah. Orang fiqh hak bergalu, orang sufi hak tak bergalu. Kata pelik pula dah. Terbalik. Orang fiqh ni sehung, tak boleh salah. Fiqh longgar je. Hak saya ngajar fiqh tu ketat sangat ke? Patah. Mazhab lain kata tak patah pun. Ketat? Tak ketat. Fiqh longgar je. Hak ketatnya sufi. Sebab apa? Sebab dia sangat menjaga adab. Hak sunat tu mereka buat macam wajib tu. Ini hak sufi yang sebenar, hak belajar ni lah. Dia punya semayang tu tertik, terning dia tu halusi sungguh. Dia jaga sungguh hak zahir. Dia tekan pula hak hati. Tapi hak zahir sunat-sunat tu dia jaga sungguh. Sebab apa? Tambah langgar adab, kesopanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak sufi yang sebenar. Tiba-tiba fiqh perlu sufi tak apa. Pelik pula jadinya. Orang sufi ni makruh tu Tuhan suruh ke Tuhan larang. Tuhan larang buat benda. Makruh tu bahasa Arab. Bahasa kita perkara yang dibenci pada syarak. Orang hak halus ni, hak makruh tu jadi macam hak haram bagi mereka. Sebab apa? Sebab syarak benci. Dah syarak benci? Orang fiqh ni makruh je. Darang dah. Makruh je. Tu kita. Saat ni sunat je. Makruh pun je. Ini orang fiqh. Orang sufi, orang kesucian, makruh nak Tuhan larang. Je apanya? Macam kita anak lah. Anak hok galu sungguh, hok mak ayah disuruh rengang-rengang pun dia dulu lagi dah. Hok suruh mesti tu memanglah anak degil pun buat, hok suruh mesti. Hok suruh mesti tu anak degil pun buat, takut. Hok larang putus tu memang dia tak buat. Kena hukum tak setarang. Lepas tu tak boleh duit lah apalah. Tapi kalau hok suruh selu-selu, hok larang bobo, kalau anak ada gay dah heran dah. Tapi kalau anak juru, tak payah suruh anak juru bukan kata suruh selu-selu, tak payah suruh ni mak dia kenang ni, ayah dia kenang, dia buat lalu. Hak ni ayah tak larang, mak tak larang, tapi dak mak ayah kenapa Ibrahim ni tawak lalu dah ni orang anak juru, anak bergaluh. Sama juga orang yang hati dia suci, orang cari kesucian di sisi Allah Ta'ala, dia bergaluh dalam adab. Sebab tu mereka sangat menekan bab ilmu,
Sebab nak memastikan mereka beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, beralu dalam ilmu, takut tersalah, maka jahat adab dengan Allah Subhanahu wa taala ni terhalang. Walaupun jahat adab tu dari segi syariat tak salah sekalipun. Ini sufi yang sebenar. Jadi hak ni hak takwa paling tinggi. Hak wajib sunat, wajib sunat, wajib sunat. Hak haram jauh sekali lah. Hak makruh pun tak ada, hak lebih-lebih pun tak ada. Tu takwa hak nombor 1. Takwa pertengahan, hak wajib cukup buat belaka, hak haram ditinggal belaka, tapi hak sunat tu kadang-kadang buat, kadang-kadang tak. Hak makruh tu ada benda dilanggar je. Benda hak sia-sia pun dilanggar je. Benda sia-sia tu tapi tak berdosa, benda sia-sia tu dilanggar. Benda tak ada faedah pun dia langgar sebab tak haram pun. Ini takwa pertengahan. Ni tak kena neraka lah. Takwa paling rendahnya at-taqwa anisyirki, tidak menyekutukan Allah di kalangan orang yang beriman. Ini takwa yang paling rendah sekali. Sebab tu dia kata sini keluarga Nabi yang beriman. Dalam hadis kata keluarga Nabi tiap-tiap orang yang bertakwa. Takwa itu makna apa? Takwa ni syirki, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya tidak kekal dalam neraka. Mereka neraka lapis paling atas, neraka Jahannam. Jadi 7 lapis yang mana neraka Jahannam akan dikharabkan, akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian neraka 7 lapis, akhir sekali tinggal 6 lapis. 6 lapis ni kekal selama-lamanya. 6 lapis ni kapi belaka. Dia lapis yang kedua sampai dia lapis yang bawah sekali, neraka hawiyah untuk orang yang munafik. Sebab tu dalam setengah-setengah kitab tauhid, kita mengaji tauhid ni yang pertama-tamanya nak lepas daripada kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Setara tu je mengaji peringkat permulaan. Nak lepas dia kekal neraka Allah dengan bahawa nak memastikan kita orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berpegang dengan akidah yang kafir, hak tu kekal neraka selama-lamanya. Walaupun Islamnya comel dengan sembahyang puasa wajib sunat diwak belaka, tapi kalau akidah tak akidah yang kafir, kekal neraka selama-lamanya, bukan neraka Jahannam, 6 neraka lapis bawah. Jadi mengaji tauhid yang pertama-tamanya nak lepas dia kekal neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengaji fiqh, mengaji tasawuf, nak mencukupkan amal-amal yang wajib, nak lepas daripada neraka Jahannam pula. Nak terus masuk kepada syurga tanpa dibakar neraka Jahannam terlebih dahulu. Dan juga ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, mana memutuskan oleh Imam Nawawi akan pandangan ni dalam Syarah Muslim bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi pandangan keduanya, keluarga Nabi tiap-tiap orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sahbihi wa huwa ismu jam'in li sahibin bimakna sahabi wa huwa man ijtama'a mu'minan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam walau a'ma wa ghaira mumayyiz. Dan semoga selawat salam atas sahabat-sahabat Nabi. Siapa sahabat ni? Kata sahbin, perkataan tu adalah isim jamak untuk sahib, yang maknanya sahabiyun. Yang maknanya sahabiyun, dia panggil isim jamak, bukan wazan jamak, dia panggil isim jamak. Ni kita mengaji dalam ilmu sarah. Isim jamak dengan makna sahabiyun. Sahabat ialah orang yang berkumpul serta beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manishtama'a ni orang yang bersama dengan Nabi lah, berjumpa, berhimpun dengan Nabi serta beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ia buta dan belum mumayyiz. Walaupun buta, walaupun belum mumayyiz sekalipun, maka dia panggil sahabat. Orang ni orang yang berjumpa dengan Nabi, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beriman tapi kemudian jadi terbalik, jadi murtad waliyazabillah, itu tidak dipanggilkan sahabat. Sahabat orang yang berjumpa dengan Nabi pada masa Nabi hidup, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan mati dalam iman. Berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi atau panggil sahabat. Berjumpa dengan Nabi pada masa hidup, beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun berjumpa tu hanyalah sekejap sahaja. Walaupun berjumpa hanya sekejap saja, dipanggil sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faizina biridallahi ta'ala sifatun liman zukir. Al-faizina, yang berbahagia. Al-faizina, yang berbahagia dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Kalimah ini merupakan sifat terhadap beliau-beliau tersebut di depan. Di depan ni hak belakang lah. Yang depan dia kata hak belakang lah, depan ni sahabat dan keluarga. Mana apa? Sahabat mana? Keluarga mana? Sahabat dan keluarga yang berbahagia. Berbahagia sahabat dan keluarga ni dengan redha Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du ay ba'dama taqaddama minal basmalati wal hamdalati wassalatu wassalamu ala man zukir fahaza al muallaful hadiru zihnan mukhtasarun fil fikhi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.